Waalaikumsalam warahmatullahi. Dapat dapat ilmu apa yang saya sampaikan? Itulah. Siapa kena patuk ular, dia pergi sedut pula. Gigi anda kan kadang-kadang gosok gigi kan berdarah. Dia punya bisa masuk ke situ, habis kepala anda dekat dengan otak tu, lagi senang ditangkap. Dengan dia punya mulut ni semua jadi kebah, ni anda punya tengkuk ni semua akan jadi sempit. Tahu anda mati itu sebab tak boleh nak nafas. Okey, faham? Tuan, betul ke hutan tertua di dunia kat Malaysia? Salah satunya. Hutan tertua di dunia, ya, ada di Malaysia dan juga dekat Brazil. Ada hutan Amazon dan juga di Malaysia. Kita khatulistiwa kan? Khatulistiwa yang masih terjaga lah. Ya? Syed Muhaimin the Trader, saya demam panas, apa herba nak kurangkan panas tuan? Kembang semangkuk. Pergi dekat kedai tu yang ada orang jual lai cikang tu, minta kembang semangkuk, ataupun pergi kedai beli kembang semangkuk. Lagi apa dia? Air bali. Ambil bali rendam sendiri. Itu semua sejukkan badan tu. Okey, bagusnya kembang semangkuk. Okey? Perlu dan penting ke emergency survival kit masa masuk dalam hutan tuan? Sangat penting. Okey? Kenapa saya ajar rakyat Malaysia, berapa ratus ribu dah view? 800 ribu lah video tu kan. Kenapa saya ajar orang mesti ada survival kit, emergency survival kit. Ingat berbeza survival kit dengan emergency survival kit. Okey, saya bagi contoh. Saya tunjuk beg saya. Saya tunjuk. Allah, ni ilmu. Petang-petang ni orang bertanya, kita kongsilah ilmu. Okey. Contoh ini beg saya. Ni beg. Okey. Beg packing lah. Dalam ni selalunya ada baju lah, apalah semua kan. Betul tak kan? Okey. Dalam ni kita letak baju, kita letak apa lagi? Kita letak kita punya makanan, kita bawa tuala lah, apa semua, baju ya. Okey. Lepas itu kita punya survival kit ada kat mana? Ada dalam ni. Itu survival kit. Okey, sebagai contoh, ini survival kit. Dalam ni. Ni survival kit. Okey. Survival kit saya letak dalam ni. Dalam survival kit ni adalah torchlight lah, apa segala mak nenek lah, apa ubat-ubatan yang banyak lah dalam ni. Okey. Selesai. Kalau saya masuk hutan, yang ini memanglah kadang-kadang bukan duduk kat badan kita je, kadang-kadang kita campak kat tepi, kadang-kadang kita macam tu, kadang-kadang kita redah air, redah sungai. Okay, pengalaman saya dalam askar, banyak kali dah dalam askar ni, kami redah sungai lah, sungai besar-besar, lepas tu lalu kot tasik lah, lalu kot paya, lepas tu dekat tebing-tebing, curam-curam yang tinggi-tinggi kan. Ada kejadian pek kita akan jatuh, hilang tak ke mana. Lepas tu bila kita berenang kat sungai dengan kita punya parang pun hanyut dah ke mana. Di situlah pentingnya emergency survival kit yang sentiasa ada di badan ni. Sebagai contoh macam ni, saya lekatkan rapat betul kat badan, rapat. Yang ini saya takkan buka. Yang ini sentiasa berada di badan. Nama pun emergency survival kit. Survival kit lain. Okay? Camping kit ataupun hiking kit lain. Okay? Okay? Kena ada. Tak jadi tak apa. Orang dah banyak berlaku macam tu dah. Tahu dah waktu tu. Baru teringat, Allah menyesal aku tak ikut cakap Tuan Fitri. Lantak korang lah. Waktu tu hadaplah apa pun. Kan? Mesti ada satu benda yang melekat. Paling bagus sekali kat tali pinggang. Kan tali pinggang kan kita ikat ke tak kan? Kalau kena ada yang jenis kita boleh masukkan kat tali pinggang tu, beg tu, mesti sentiasa melekat di badan. Kita pergi kencing ke, kita pergi berak dalam hutan ke. Dalam hutan ni macam-macam. Kadang-kadang kita nak pergi kencing je pun. Balik-balik, mana aku punya beg tadi? Dah cari tak jumpa. Dah menggagau cari.
Macam-macam. Macam-macam. Jangan kata dalam hutan, senjata pun hilang. Mana aku punya pistol? Mana aku punya ni? Hilang. Okay. Sebab itulah pentingnya benda kena ada di badan. Ya? Itu ikhtiar terakhir tu. Nama pun Emergency Survival Kit. Ikhtiar terakhir untuk anda hidup. Saya ajar kepada orang yang nak belajar. Pada orang yang ni, tapi kalau rasa diri tu dah pandai, dalam hutan, dah banyak kali masuk hutan, tak payah ikut cakap saya, buatlah apa nak buat. Kan? Pulang lah. Kan? Memang betul. Kan? Saya nak ajar hidup dengan hanya menggunakan satu pisau. Boleh ke rakyat Malaysia buat? Tak boleh. Kan? Satu pisau boleh ke majoriti orang buat? Ataupun masuk dalam keadaan bogel hutan? Saya boleh. InsyaAllah. InsyaAllah saya boleh masuk hutan dalam keadaan bogel. Tak ada apa benda, tak bawa apa benda pun. InsyaAllah. InsyaAllah hidup saya dalam tu. Tapi takkan saya nak ajar tu, kan? Saya ajar kepada orang awam, di mana semua orang boleh lakukan. Itulah pentingnya. Okay? Askar dah masuk hutan pun kena minta kebenaran dari perhilitan juga ke tuan? Tidak. Askar, sebab kalau macam askar bila dia masuk hutan, tentera, dia ada kawasan yang sudah digazetkan sebagai ini kawasan operasi, ini kawasan latihan, kan? Tak ada kebenaran perhilitan ni kalau orang awam. Okay? Ada sebab pemakluman pun kita tak maklum, kan? Pemakluman sebab sudah digazet masuk dekat balai polis pun tahu dekat kawasan tu tentera buat operasi, yang ni semua orang tahu. Okay? Tuan tak ikut cari ustaz yang hilang lah. Semalam saya pergi. Tapi pergi malam lah. Kan? Macam mana? Benda tu dah lama sangat. Apa teknik nak dibuat? Saya pun tak tahu. Apa teknik nak dibuat. Kan? Saya jujur saya beritahu. Sebab saya percaya search and rescue yang terdiri pada bomber, polis, mereka dah buat semua dah. Mereka dah buat semua teknik-teknik tu. Dan saya pun ada kan hari ke-15 baru kita nak buat. Hari ke-16 dah jauh sangat. Nak buat teknik combat tracking tak boleh. Okey. So, doa. Jin dalam hutan pun takut senjata api tuan. Soalan yang menarik. Okey. Dalam hutan, bab senjata api ni, dia bab jin takut tak takut tu, jin tak takut senjata api. Okay? Dia tak takut senjata api. Kecuali lah kalau kita ada baca-baca kat blue tu cerita lain lah. Itu cerita lain. Tapi yang takut dengan senjata api ni, takut dengan besi adalah binatang. Okay? Binatang ni cukup tak suka bunyi besi. Sebab itu, kalau sebaik-baiknya kalau kita ada parang kah, pisau kah, kan? Cuba kita ambil parang tu. Lepas tu kita ambil apa-apa besi lain, kita ketuk parang tu. Contoh kita nampak binatang, kita ketuk. Ting, 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 ting. Bila kita ketuk tu, binatang cukup tak suka dengan bunyi besi. Ini bagi ilmu lagi ni. Binatang tak suka bunyi besi. Apa lagi bau besi. Datangnya hidung kan kuat. Sebab itu orang memburu, dia akan tengok angin. Kan? Dia tahu kalau angin datang daripada belakang, kita nak buru ke depan. Angin datang daripada belakang. Siap-siap. Yang pertama dia bau kita punya besi tu. Senjata tu. Yang kedua dia bau badan kita. Binatang cukup tak suka bau besi, dia tak suka bunyi besi, dia tak suka. Okay. Okay. Oi, banyak pelan-pelan lah. Jangan. Okay. Ini berkat Kanjeng Sunan Kudus. Alhamdulillah, insyaAllah.
Ya, 60 komen. Terima kasih Ustaz Syafiq Wada dalam ni. Ustaz Syafiq Prai Wada. Assalamualaikum, minyak tarung boleh guna untuk sakit urat tak? Boleh. Tapi kalau yang lebih baik, minyak raja kayu. Ada kat TikTok Shop. Tuan, saya alahan sangat teruk. Ada tak penawar yang tuan tahu penat keluar masuk wad? Itulah ujian kepada orang yang mengandung. Dan ada ujian kepada suami. Saya tak berani nak cakap. Kan? Alahan jenis macam mana saya tak berani cakap. Okay? Scott 1067 hadir. Ya. Oh, ni orang lama. Saya punya kopra saya dulu 1036. 1036 kopra sarjan saya tu 1036. 1027. Lepas tu sebelum masuk askar tu 10.2 berapa dia? 10.27 ke 10.30 tu lapis sekali tu. Kau tuan pernah makan daging harimau tak? Tak boleh, haram. Kan? Kalau kompas hilang, biasa macam mana tuan guna arah tuju? Matahari dan juga bintang. Kalau bukan musim hujan. Kalau musim hujan, bintang tu lupakanlah. Kan? Itu satu. Yang kedua, lumut kat pokok. Lumut di pokok tu paling senang sekali. Tengok lumut. Tempat matahari naik, lumut dia tak ada. Tempat matahari terbenam, lumut dia tebal. Pokok. Ni pokok. Ni pokok. Matahari naik, sebelah sini tak ada lumut. Matahari terbenam, sini ada lumut. Okey, mana utara? Dah tahu dah, sini barat, sini timur. Mana utara? Dah tahu, automatik dah tahu. Oh, sana utara, sini selatan. Okey. Itu asas tu, itu asas hutan. Asas hutan yang semua orang yang masuk hutan mesti tahu. Itu tahap level tadika kalau masuk hutan. Mesti tahu level tu. Kan? Okey. Kalau itu pun tak tahu, nasihat saya hati-hatilah kalau masuk hutan tu. Kan? Kalau arah timur, barat, utara pun kita tak boleh kesan dengan cepat dalam lautan. Tanpa apa-apa peralatan, itu level tadika tu. Terus ada masuk hutan, jangan masuk, kan? Jangan confident lebih, nanti dapat sakit ni. Okey. Itu asas tu. Asas yang paling mudah. Okey, kejap nah. Saya baca komen sikit dulu nah. Tembus tak ada makna bagi jin dalam lautan. Dia tak ada jasad, so dia tak takutkan macam benar. Cuma adalah cara dia, kita gunakan peluru tu. Itu ilmu orang zaman dulu lah. Peluru tu kita baca lah ayat Nabi Sulaiman, ayat Nabi Daud, baca kat peluru tu, kan? Baru kita tembak dekat tu, kan? Tembaklah dekat. Nampak setan, tembak je. Kan? Peduli apa dia? Berterabur je lari. Dia besi adalah besi. Okay, besi adalah kurniaan Allah, tapi hanyalah besi yang ada dekat di alam nyata, zahir, alam syahadah kita ni. Kita kena tanam dia besi tu. Jin duduk dekat alam mana? Kan? Alam jin lah. So macam mana kita nak bagi kena kan tu? Bacalah ayat-ayat dia sikit. Kan? Ayat Nabi Daud. Takkan tak tahu ayat Nabi Daud? Senang tu. Kan? So, zahir dan batin. Baru kita tembak. Santai-santai lah petang-petang ni. Kan? Aduh. Kalau tak jumpa lumut, mesti jumpa. Macam mana pun mesti jumpa. Tengok kat pokok. Tengok pokok. Okey. Ni soalan ni bagus ni, soalan ni saya suka, bagus. Kita kongsi-kongsi nah. Tuan, betul ke kalau kita sesat dekat area sungai dalam hutan, kita ikut arah arus? Benar. Okey. Saya akan buat video tu. Saya akan buat video macam mana kalau kita tersesat. Okey. Sebab perkara-perkara begini perlukan praktikal.
Kalau cakap, susah. Dia kena bagi orang nampak. Okey, secara ringkas. Kalau sesat, ikut menghilir air. Bukan menghulu. Menghulu tu makin dalam. Menghilir. Kenapa manusia berada di bawah? Makin kita ke bawah, makin kita nampak kesan manusia. Apabila kita sesat, benda pertama sekali yang membuatkan kita gelabah adalah kita tak nampak kesan manusia. Okey. Jadi objektif pertama kita kena cari kesan manusia. Di mana kita cari kesan manusia? Ada dua tempat. Yang pertama, di tepi sungai. Siapa yang buat kesan itu? Selalunya pemburu ataupun orang kampung cari rotan ke apa, dia akan ikut sungai. Ataupun geng-geng mancing, geng-geng hiking, dia akan ikut sungai. Ini saya cerita ni sungai tengah-tengah dalam hutan tu. Kita akan jumpa tapak apa ni, orang asli punya perangkap ke apa, dia akan ikut sungai. Itu satu. Yang kedua, kesan manusia dekat mana? Betul-betul berada dekat puncak. Dekat permatang. Okey, permatang, ni bukit. Dekat atas ni, atas ni. Ni bukit ni, atas ni. Betul-betul kat atas. Siapa yang selalu buat trek kat atas ni? Geng hiking. Yang kedua apa dia? Jupem. Apa orang panggil tu? Jupem tu? Pemetaan, Jabatan Pemetaan tu. Jabatan Pemetaan Negara. Yang diorang pergi buat tanda, batu tanda kan. Lepas tu, yang ketiga siapa dia? Tu, geng-geng balak. Dia akan duduk atas sekali. Nak tahu kenapa? Dia nak kira berapa balak yang dia boleh ambil. Kesan manusia, benda pertama bila sesat, kita cari kesan manusia. Apa kesan manusia? Termasuklah bekas orang cantas pokok. Kan orang macam orang kampung apa, dia bawa parang, dia akan cantas. Bila kita nampak kesan cantas, kita nampak. Lepas tu dekat pokok-pokok. Kalau geng Jupem, dia akan spray. Jabatan Hutan, dia akan spray. Ada pangkah. Macam cerita Piramli tu. Ini jamban. Ini rumah. Dia akan pangkah. Jadi bila kita dah nampak kesan manusia, hati kita yang tadi sesat tu, kita akan jadi, nampak juga kesan manusia. Kurang dah sikit tekanan kita waktu sesat. Betul tak? Okay. Start tu kita ikut je. Perlahan-lahan. Kesan manusia tu yang penting tu. Okay. Pemburu, kita akan nampak kesan dia. Kesan orang masak, kesan orang ni, kesan berkemah. Kan? Kalau geng-geng yang hiking, diorang suka buat apa? Dia ikat apa? Dia ambil apa? Ribbon diikat. Diikat dekat ranting lah, ikat kat itulah. Habis rosak hutan kita ni. Geng hiking, pergi bubuh ikat tu, bubuh ribbon, ingat apa? Happy birthday lah. Bubuh ribbon merah. Aduh, pening. Tak payah pun benda tu. Kan? Tak apa, nanti saya ajar. Benda tu tak payah. Itu merosakkan dan mengotorkan hutan. Betul tak? Okey. Konon-kononnya tanda, itu bukan tanda. Itulah kata, tak apa saya ajak kan, saya ajar. Susah dah buat dah lepas ni. Kan? Okey? Tu bila kita sesat, sudah tentu kita akan risau dua benda. Yang pertama, kita takut keadaan diri kita, kan? Dan yang kedua ialah kita tak ada panduan. So panduan tu penting. Tak apa, saya ajar. Saya bagi tahu, saya pun dah tua dah, simpan ilmu buat apa. Maybank dan tali pinggang. Maybank. Kalau sesat ditutup jin, okey, ada 3. Okey, ada 3. Ini kebiasaannya ikut pengalaman, baik daripada tentera pun biasa je sesat. Benda ni namanya permainan hutan lah. Dia 3. Dia usik, dia ngusik. Yang pertama dia kalih pandang. Yang kedua dia kalih badan. Yang ketiga dia kalih hutan. Ini permainan mereka. 3 ni. Dan 3-3 ni ada cara dia untuk kita ikhtiar, untuk kita putuskan ataupun kita keluar daripada ni. Kalih pandang, sebagai contohnya, korang jalan nampak trek ni, nampak dah trek laluan orang jalan kaki ni, kan? Jalan, lepas tu mana trek jadi ya? Tu namanya dia kalih pandang. Dia kalihkan pandangan kita supaya mana dia tadi? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baru tadi aku nampak. Tu satu. Lepas tu kalih pandang ni pula macam kalih
Nampak macam kawan kita ke depan, kita pun ikut. Itulah tu. Tapi itu membawa maksud bahawa jin tu ataupun makhluk dekat situ, mereka tak berani dekat dengan kita. Kita kena fikir positif tak? Memang kita memang dia mainkan kita, tapi kita kena fikir positif. Maksud dia tak berani dengan kita. Dia tak berani dekat dengan kita. Dia main jauh-jauh. Dia kalih situ, dia kalih sini. Supaya kita jadi confused. Okay? Okay, yang kedua, nama dia kalih badan. Kalih badan ni masalah. Soalnya orang yang badan-badan lemah ni, kalih badan, kita berjalan, dia kalih badan kita daripada sini, tiba-tiba letak tempat lain. Itu kalih badan. Maksud dia kalau jin tu boleh angkat kita letak tempat lain, itu dah lemah sangat dah badan kita tu. Kan? Itu nama kalih badan. Yang ketiga, nama dia kalih hutan. Kalih hutan ni, ini saya kenal 2-3 kali dah ni. Dengan saya punya askar-askar saya kenal. Jalan-jalan, nampak jalan trek tu terpecah dua. Pandang kanan dengan kiri ni sama. Ni macam copy paste. Dia copy sini, dia paste kat sini. Ada copy paste tau, dia copy paste. Pemandangan kat sini dengan pokok-pokok kat sini, dia copy paste. Itu yang kadang kita jalan atau kita leka, pusing balik tempat sama. Jalan-jalan, pusing balik tempat sama. Itu permainan dia. Dan ada cara-cara dia, ikut ikhtiar-ikhtiar, ikut ilmu yang saya tahu, ada cara dia. Kan insya-Allah lah, kalau lepas-lepas lah kita nak buat macam mana kan. Nama pun ikhtiar. Itulah. Itu nanti saya buat video lah. Kau cerita-cerita dalam live bukannya faham. Kan? Untuk live ni dengar dahulu. Nanti saya tunjukkan cara live begini. Kan? Dia ni semua berdasarkan daripada pengalaman saya yang dah banyak kali sesat. Kan? Dekat dalam bandar pun kita boleh sesat. Apa lagi dekat hutan kan? Okay? Yang tanya pasal bos Ustaz Hafiz, saya tak tahu. Saya tak ada. Saya tak ada kena-mengena dengan misi pencarian tu. Saya tak ada kena-mengena. Saya tak ada kena-mengena. Saya tak tahu apa benda bab tu. Saya tak tahu apa benda. Saya bawa balik pada Indonesia melawat Wali Songo dan saya tak tahu apa benda. Itu je. Badan lemah sebab roh lemah ke tuan? Dalaman. Okay, bila kali hutan, adakah kompas pun berubah? Kompas tu yang saya kenal tu, kompas tu tunjuk lurus ya. Ini kejadian dekat Dabung tu. Dekat Dabung masuk Kampung Abdul Rahman. Saya dengan pelatun saya kena macam tu. Kompas tu elok dah. Peta pun elok dah. Nak kata tanah bawah tu ada biji besi yang akan merosakkan kompas, tak ada pula. Sebab kita dah tahulah kawasan tu memang tak ada biji besi. Kan? Tapi duk pusing, pusing bukit sama, sampai tempat sama, tengok lah, ni tempat aku makan tadi. Kan? Itulah. Saya dalam shopping mall pun boleh sesat tuan, apatah lagi hutan. Betul. Saya ni saudara sesat kat shopping mall okey lagi. Saya sesat dekat kedai Eko. Masuk kedai Eko, saya sesat. Sesat. Sebab tu saya jarang masuk. Saya bagi bini saya masuk, saya duduk luar. Saya tak berani masuk kedai Eko, takut saya. Takut. Kedai Eko dia punya hantu lah, tak apa jin dalam tu lah. Kan? Nak beli bateri je. Nak beli bateri AA je. 2 beg keluar. 2 beg. Automatik keluar 2 beg tu yang pelik tu. Tu kedai Eko tu. Dia punya jin ni, saya kata Getty Highland pun kalah ni. Kan? 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 Aduh, santai-santai rehat-rehat. Sementara nak tunggu maghrib ni, saya dekat pejabat. Okey. Ingatkan kedai Eko, saya tak main nombor Eko. Saya tak main judi. Pintu pun tak jumpa betul. Kedai Eko tu memang berhantu. Dulu panggil kedai RM2 kan. Berhantu kedai tu. Tak boleh. Tak boleh. Kan? Tuan mau rokok tak? Yang bertanya lelaki ke perempuan ni tanya. Kalau mesti perempuan tanya. Kan? Sebab perempuan selalunya dia cerewet. Tuan merokok tak? Kan? Tak rokok, saya tak rokok. Kena baca ruqyah dalam tu. Kawan saya sesat dekat Siam, masuk seorang keluar berdua. Lain macam punya sesat tu. Itu lain macam tu. Kan? Masuk seorang keluar berdua. Lain macam tu. Saya nak kena belajar ilmu tu.
Zak, sini maghrib berapa? Alhamdulillah tuan, kopi Allen Semi dah sampai, boleh bagi tahu cara minumnya. Daripada Abang Kentang AFC. Okey, Abang Kentang, cara minum dia malam pertama 1 sachet, malam keempat 1 sachet, malam ketujuh 1 sachet. Bahasa mudah dia 1 sachet untuk 3 hari. Dah. Okey. 1 sachet untuk 3 hari. 3 malam, insya-Allah. Kan? Jangan minum hari-hari bang, overdose. Jangan bang. Kan? Jangan. Yang lainnya sedang menunggu tu sabar kerana saya sedang buat kotak baru dan juga sijil baru, sijil makmal baru. Itu penting. Dengan wife baru ada berapa anak, tinggal di mana? Siapa yang bertanya ni? Siapa dia ni? Hajah Zu siapa dia? Dengan wife baru ada berapa anaknya, tinggal di mana now? Minta maaf tanya je. Oh iya ke? Dengan wife baru tak barulah, dah 13 tahun dah. Kan? Tak baru dah 13 tahun dah. 12 tahun dah. Orang lelaki. Berapa tahun kahwin pun lupa. Orang lelaki. Standard lah tu. Kan? Anak baru ada 3. Kan? Isteri baru ada 1 sekarang. Sekarang lah. Saya sesatkan beg kuning tuan. Yalah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Yang tanya pasal kopi handsome tu, insyaAllah dalam seminggu lebih lagi. Minyak cenuai pakai masuk hutan akan menarik perhatian binatang-binatang tak? Tak tahulah. Cubalah pakai. Saya tak mau cakap apa, cuba pakai. Tuan, bos ada kat Sedim lagi. Biar kat dia lah. Saya ada kat pejabat. Semalam saya pergi dah. Pergi minum kopi, sembang-sembang. Pergi tengok-tengok. Sekejap lepas saya balik. Tuan, kenapa sekarang orang kita hilang ni? Muslim orang kita hilang ni? Tak tahu lah. Saya tak tahu. Saya anak 2 orang, bini pun 2. Penat sangat-sangat. Tak apa. Alhamdulillah. Sabar. Itu semua ujian. Alam jin ada teknologi ke tuan? Teknologi mereka melebihi daripada kita. Saya cakap terang, teknologi jin melebihi daripada kita. Siapa yang cakap? Al-Quran yang cakap. Jangan dengar cakap Meja Fitri. Jangan dengar cakap tautan. Okey? Mana datang ayat dia tu? Tu ayat yang mengatakan Nabi Sulaiman waktu memerintahkan jin-jin untuk pergi menyelam ke dasar lautan untuk buat bangunan. Maksudnya jin-jin ada arkitek, dia ada engineer, dia ada mesin untuk melaksanakan semua tugas-tugas tu. Manusia boleh menyelam berapa dalam je waktu zaman Nabi Sulaiman. Ni zaman Nabi Sulaiman dia dah buat bangunan tinggi yang manusia tak boleh buat. Sebab tu jin kena buat. Jadi teknologi dia lebih advance ke teknologi kita lebih advance? Itu satu. Yang kedua, cuba tanya, umur kita berapa? Okey, kita mati umur berapa? Pukul rata lah 60 mati. Manusia mati umur 60. Kalau kita jadi engineer ataupun doktor, kan? Ataupun tak kisahlah apa benda pakar pun, umur kita 25 kita jadi engineer, umur kita 55 kita dah tak larat dah, kita berhenti. 35, 45, 50, so 30 tahun. Hidup kita sampai umur 60 tahun, so 30 tahun je kita jadi engineer. Itu pun kita dah boleh bina macam-macam. Okey? Jin hidup beratus tahun. Kalau jin tu engineer, dia jadi sebagai engineer saja 200 tahun, agak-agak dia punya teknologi je dengan kita ya. Siapa lagi bagus? Al-Quran yang sama diturunkan. Matahari yang sama mereka kena ikut. Solat yang sama 5 waktu juga dia kena solat. Yang Islam lah. Agak-agak lah. Dia lagi canggih kan kita lagi canggih? Yang kita duk tengok cerita Piramli tu. Itu cerita. Itu dah cerita. Jin semua pakai baju putih. Kan?
Jin semuanya pakai baju style orang lama, rumah pun rumah kampung, buruk rumah. Kesian jin, semua rumah lama. Kan? Tak ada canggih langsung. Sebab itu satu cerita, nama pun cerita. Okey. Okey. Tuan malam ni sedih mana? Tak ada, saya tak pergi dah. Mana ada saya. Malam pergi tu. Saya nak buat macam mana? Kan? Okey. Jin khatam banyak kitab sejak zaman Nabi Idris hingga ke sekarang. Ya, betul. Salam Tuan, kopi Alan Semi, minyak cenuai dengan minyak raja kayu dah sampai. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Macam mana nak kenal buah-buahan hutan yang boleh kita makan sekiranya kita sesat? Ini buah nama soalan. Macam mana kita nak kenal buah-buah hutan yang boleh kita makan sekiranya kita sesat? Dia ada proses dia. Okay, saya bagi sekali lalu je, tapi benda ni sebenarnya perlu dibuat praktikal. Saya kena buat video dan praktikal tunjuk ke orang. Okay? Kita jumpalah buah. Buah ni aku tak kenal, tak pernah tengok. Dan aku nak makan. Aku lapar ni kat hutan. Survival. Barang semua dah tak ada. Hanyut dah dekat sungai. Dah tenggelam dah kat mana hala dah. Kan? Tak ada barang dah. Terpaksa makan ada buah tu. Tengok, monyet makan. Tengok burung makan. Aku boleh makan tak? Jangan menengok burung makan, monyet makan, kita makan. Antibody mereka lain, badan mereka lain, enzim mereka lain, hormon mereka lain. Jangan. Itu saya nak pesan dulu. Okey, tapi boleh makan tak? Okey, ujian yang pertama, ambil bau dulu. Bau dulu, nah. Bau dulu. Jika bau itu sangat-sangat memedihkan hidung, kan? Jangan makan. Tapi ada juga buah yang berbau kuat seperti geduak. Seperti geduak atau geduak kerdas. Tu boleh kan, bau dia tak sedap, kan? Ataupun petai, kan? Memang bau tapi boleh makan. Okay? Bukan semua betul. Bau yang memedihkan hidung. Bau benda pedih. Tolak tepi. Okey. Jering, terima kasih. Kerdas, kalau kedah panggil geduak. Okay. Ambil itu bau dulu. Okay. Bau dulu, tunggu selama 10 minit. Tunggu. Dah bau tu, tunggu 10 minit. Jangan duk telan, jangan duk gigit buah tu lagi. Relax. Okay. Kalau tak ada apa-apa reaksi kat sini, kan? Kulit. Ambil yang ni. Yang ni, contohnya ni, tempat yang kulit yang nipis-nipis ni. Yang nipis. Yang nipis kan? Ni nipis kan? Okay? Cuit sikit buah yang kita tak kenal buah tu kan? Cuit sikit, gosok. Gosok. Tunggu selama 20 minit. Catik, saya ajar ni. Catik, saya ajar ni. Ilmu ni. Ya? Dah nak maghrib lah. Okay. Tunggu selama 20 minit. Okay. Kalau tak ada gatal, tak ada meruam, tak ada apa semua ni, letak di lidah. Letak je, jangan kemam. Letak. Tunggu lagi selama 20 minit. Duduk diam. Ada tak gatal reaksi apa-apa? Okey, lepas tu ambil sikit, letak dalam mulut. Sikit je, letak dalam mulut. Kan? Kunyah sikit. Tunggu lagi 20 minit. Ya, memang lama ke tunggu. Anda nak hidup ke nak mati? Dah lah tak kenal pokok tu. Tunggu. Dia kena sabar. Tunggu lagi. Kalau tak, cuba telan sikit je. Telan dengan air liur tu sikit je. Bila dah telan tu, tunggu setengah jam. Tunggu setengah jam. Dengar betul. Tunggu setengah jam. Dah telan sikit kan? Telan sikit satu tengguk, satu kita makan. Tunggu setengah jam pula. Tunggu, duduk diam. Tengok perut kita jadi apa. Kan? Kalau terasa okey ni, bolehlah makan. Kan? Boleh makan. Okey. Ingat,
sabar. Kalau agak terasa makan kerap, kena buah beracun, bye-bye. Kena pula anda sorang-sorang tengah hutan, bye-bye. Selamat tinggal dunia. Okey. Sabar. Kalau saya tunggu apa? 2 jam. 2 ke 3 jam. Saya akan tunggu. Kena pula buah yang saya tak kenal. Ada bacaan dia? Ada. Kan? Nak tahu baca apa? Malam nanti saya live. Malam lagi saya live. Nanti tanya tu. Bacaan tuan kalau petik buah yang kita tak kenal tu nak baca apa? Malam nanti tanya. Jom maghrib ni. Kita sambung. Okey? Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.